قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat ialah mereka yang suci hatinya daripada menghendaki dua perkara yang tersebut. Dan termasuk di dalam ketinggian itu ialah kemegahan. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita berada pada bab 5, iaitu sifat cela yang kelima, cintakan kemegahan, atau istilah bahasa Arabnya kita panggil hubbul jah, hubbul makanah, ataupun hubbul manzilah. Cintakan kemegahan. Kemegahan semata-mata tidak menjadi satu perkara yang dicela pada syarak. Kerana kita tahu Nabi dan juga orang-orang yang soleh ramai aja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kemegahan. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah Ta'ala bagi kemegahan pada dia sehingga menakluki timur dan barat. Dzulqarnain, tuan-tuan baca dalam surah Kahfi, orang soleh yang juga Allah Ta'ala bagi kepada dia timur dan barat. Begitulah juga contoh-contoh yang lain lagi. Maka kemegahan semata-mata tidak dicela pada syarak. Yang cela pada syarak ialah bila cintakan kemegahan dan menggunakan kemegahan itu untuk manfaat khas. Cintakan kemegahan, tujuan nak dapatkan kemegahan itu adalah untuk manfaat khusus. Manfaat peribadi, manfaat kronik, manfaat orang dekat-dekat dengan dia. Maka yang ni jadi cela. Maknanya dia cintakan kemegahan tu pun ada niat dan tujuan yang tidak baik dah. Adapun kemegahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi, memerintah dunia ataupun memerintah kawasan dia, begitu juga yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang soleh, dan mereka menggunakan kemegahan itu sama ada kekayaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, jawatan dan sebagainya lah, digunakan untuk manfaat ummah, untuk kemaslahatan ummah, untuk melaksanakan perintah Allah, maka yang tu tak cela pada syarak. Kita ambil satu jawatan yang orang tawar pada kita, jadi pengerusi surau. Kita terima dengan tujuan nak baiki pengisian yang ada di surau. Bukan tujuan kita nampak kalau aku jadi pengerusi,
banyak boleh buat aktiviti yang kita boleh ambil sikit daripada yuran contoh. Ataupun bayaran-bayaran yang mari daripada orang tempatan, boleh kita ambil sikit sebagai kita ni orang yang menguruskannya, dan sebagainya lah. Itu contoh. Ada kepentingan khas, kepentingan peribadi, ataupun kepentingan kroni, maka yang tu yang jadi celah. Tapi kalau kita terima jawatan selama ni duk tengok seorang ni tak aktif, tak ada program, menyebabkan orang pun tak ramai nak mari sorak. Suram je surau. Dalam kepala kita banyak sebenarnya aktiviti yang boleh dibuat ni. Tapi kalau kita tak ada kemegahan, siapa nak bagi kita buat program. Jadi kita duk mikir dalam kepala nak buat, nak imarahkan masjid ataupun surau. Sedang molek orang buat pilihan raya, kita pun masuk. Ataupun orang calonkan kita sebagai AJK, pengerusi, nazir dan sebagainya lah. Maka kita terima dengan tujuan nak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala untuk kebaikan ummah, kebaikan masyarakat, maka yang tu tak dicela. Kena faham elok-elok. Satgi orang tawar jawatan pada kita, awak ni layak sangat-sangat ni. Sebab apa? Idea banyak. Bernah pula idea yang dikeluarkan tu. Saya tak nak lah nanti cinta pada kemegahan. Bukan gitu maksud dia. Kena faham betul-betul. Takut nanti orang yang layak naik sebab ada tujuan baik, tak naik orang yang tak layak. Maka tak betul juga cara tu. Jadi kalau kita ada kelayakan betul-betul, tujuan kita pun untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan kepada diri kita, tapi kemaslahatan umum untuk semua, maka kemegahan itu tidak menjadi sesuatu yang dicela. Sini ni kita nak cerita, cintakan kemegahan yang ada dalam kemegahan itu kepentingan peribadi ataupun kepentingan individu ataupun kepentingan yang tidak baik dah lah. Baik. Bahkan kata ulama, cintakan kemegahan ini lebih bahaya daripada kasihkan harta. Cintakan kemegahan ni lebih bahaya lagi banding dengan hubbul mal, kasihkan harta. Sebabnya orang bila ada cinta pada megah, cinta pada kemegahan ni, dia sanggup berhabis harta. Nak pada jawatan, dia tahu dengan ada jawatan ni aku boleh buat macam-macam ni. Bila aku pegang jawatan tertinggi kat sini, banyak benda ni aku boleh buat ni. Aku anjur yang ni, aku kenakan pendaftaran dia sebanyak RM100. RM10 masuk poket aku. Contoh ni tuan-tuan, contoh. Orang yang nak dapatkan jawatan tu, dia duk nampak dah banyak benda dia boleh buat dan dia boleh untung lebih banyak lagi. Maka dia sanggup berhabis duit ni untuk dapatkan jawatan tu. Tak pelik rasuah duk berlaku tu. Saat-saat musim musim nak memilih tu, orang sanggup berhabis duit juta-juta dan sebagainya tu, sebab nak dapatkan megah ni. Penyakit hubbul jah ni lebih bahaya daripada hubbul mal lagi. Sebab dia tahu bila dia ada hubbul jah, setakat juta aku boleh ganda jadi 5 juta. Setakat 100,000 aku boleh ganda jadi beratus-ratus ribu. Alah, banyak mana sangat habis. Kalau aku dapat jawatan tu, aku boleh dapat lebih lagi daripada tu. Tu dia panggil lebih bahaya daripada hubbul mal lagi.
Penyakit ni, cintakan kemegahan. Baik. Jadi dia buat mari satu ayat dalam surah Al-Qasas ayat 83, Allah Taala sebut kebahagiaan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Taala kata akhirat ni kami buat dia. Kami jadikan akhirat ni untuk siapa? Akhirat ni untuk orang yang tak nak ketinggian di muka bumi. Ketinggian yang tadi. Yang celah tadi tu. Tak nak pada ketinggian tu di dunia. Dan Allah Ta'ala kait tu yu'luwan fil ardi wala fasada. Sebab goliknya orang yang ada megah, tujuan tak baik dah pasti akan datang selepas tu fasad. Akan datang kerosakan. Macam-macam lah berlaku lepas tu. Penindasan, apa lagi, eksploitasi, apa lagi orang kaya saja yang kaya, yang miskin terus miskin. Kekayaan hanya berlega pada orang kaya. Tu kalau skop lebih besar lagi, tuan-tuan contoh-contohkan sendiri lah. Saya sebut beberapa contoh dah. Jadi Allah Ta'ala sebut dah, dunia akhirat ni bukan tempat orang yang nak kepada ketinggian dunia dan orang yang nak melakukan kerosakan di dunia. Akhirat ni kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ayat Quran sebut. Baik. Nak sambung. Kata muallif, ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat ialah mereka yang suci hatinya daripada menghendaki dua perkara yang tersebut. Mana dua perkara ni? Ulu dengan fasad. Akhirat ni ialah untuk orang yang suci hatinya daripada dua perkara ni. Satu ulu, satu fasad. Satu nak kepada ketinggian dunia, kemudian nak melakukan kefasadan atas muka dunia. Yang ni tak dapat akhirat. Kalau ada sifat ni dalam hati kita di dunia ni, maka akhirat tu bukan milik kita. Maknanya bukan tempat kita lah syurga. Tempat kita sebaliknya, na'udzubillah. Kalau tujuan kita itu, kita ambil kemegahan tu. Maka dia kata, dan termasuk di dalam ketinggian itu ialah kemegahan. Megah. Baik. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut ada dua sebab manusia ni jadi kasih kepada kemegahan. Dua sebab. Satu, kata Imam Al-Ghazali, orang ni dia jatuh hati, cintakan kepada megah ni. Satunya kerana al-khawfu minal ghad. Ataupun al-khawfu minal faqri. Sebab dia takut apa yang nak berlaku esok. Dia takut kefakiran akan berlaku pada dia. Yang esok tu dia duduk bimbang dah. Yang esok tu tak kira lah. Esok betul ke, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, puluh tahun lagi ke, kira esok lah tu lah kau tu. Duduk bimbang dah ni. Aku ni kalau tak ambil jawatan ni, setakat duk kerja begini, tak boleh buat duit ni. Gitu. Contoh. Aku duk kerja ni, gaji tak banyak mana, kena buat side income ni. Side income macam mana nak buat kebetulan orang duk tawar jawatan. Ataupun duk ada pemilihan. Contoh ni tuan-tuan ni, saya sebut contoh. Tak kata mana-mana ni.
Kalau aku terima jawatan ni ataupun aku lobby, aku ambil jawatan ni, banyak benda boleh buat ni sini. Satu kali buat kursus jenazah, aku kenakan yuran 100. Senyap-senyap ambil RM10. Sejuk-sejuk kali dengan 10-100 orang banyak dah boleh. Contoh. Jadi orang yang ada sifat hubbul jah ni, satunya duk main dalam hati dia ialah takut dengan apa yang akan berlaku esok. Bimbang dia akan jatuh fakir. Yang ni yang Imam Ghazali sebut tawahum. Dia duduk berwaham dengan diri dia. Waham ni maknanya 30-70. Syok 50-50. Zon berat kepada jadi. 30 tak jadi. Waham ni berat pada jadi. 70 tak jadi 30. Jadi orang yang khaufu minal ghad ni, kata Imam Ghazali, dia duduk dalam keadaan tu, duduk dalam keadaan tawahum tu. Dia duduk dalam keadaan waham. Waham dapat jawatan ni ataupun dapat megah ni, dapat kemegahan di sisi makhluk ni akan menyebabkan dia selamat ataupun aman daripada fakir. Aku kalau ada nama, kalau orang kenal sebagai ahli ilmi, sebagai orang berilmu, banyak boleh buat duit ni. Contoh. Banding dengan orang tak kenal. Bila orang kenal kita, orang ni jemput, orang ni panggil, orang ni suruh ni, orang ni suruh ni. Banding dengan orang tak kenal, agak jawab dia kena jual diri lah dulu, contoh. Sebelum orang kenal kita, kena jual diri dulu. Kena beritahulah, saya lebih gini, pandai ni, ada ni dan sebagainya lah. Orang yang tidak dikenali, maka susahlah dia nak dapat lebih. Dari sudut apa sekalipun. Banding dengan orang yang ada megah, dikenali. Dari sudut ilmu, kau dari sudut apa sekalipun. Maka orang yang ada kelebihan tersebut, maka dia boleh dapat banyak. Bulan puasa, satu malam, tanya seorang ustaz tadi. Orang panggil dia Sudais Malaysia. Sudais Malaysia. Biasa kita panggil Sudais Malaysia ni Ustaz Syukri tu deh. Ustaz Syukri adik-beradik dengan Ustaz nama apa dah, yang Qori TV tu, yang Ustaz Syukri yang besar-besar sikit. Itu orang panggil Sudais Malaysia. Yang ni yang lain ni, dia baru masuk tempat saya mengajar daripada Bentung. Saya tanya dia, sebab orang panggil Sudais, jadi saya tanya dia, Ustaz duduk di Pahang jadi imam jadi imam Ramadan. Pahang memang ditetapkan 20 rakaat. Tak ada pilihan. 20. Kita Selangor ni kira longgar lah. Nak buat 20. Dia suruh 20. Kita buat 8. Dia suruh 20 deh. Jabatan Agama suruh buat 20. Kita buat 8. Tanya dia, berapa satu malam? Saja ya. Dia kata 300. 300 tuan-tuan kali. Tu saya tak kata, kita bukan tengok dari sudut dia. Dia ikhlas dah ni. Cuma kita nak kata, bila orang tu ada megah, maka lebih lagi boleh dapat. Kalau dia bina kemegahan itu untuk kepentingan peribadi, sebut dah tadi, istighlaluhu limanfa'atin khassah, untuk kepentingan diri. Nak bina kekayaan diri kau, nak bina apa kau, sedangkan Nabi kan minta dengan Allah Ta'ala saat ditawar bukit emas, saat nak diberi kekayaan pada Nabi, Nabi kata cukuplah aku sehari kenyang, sehari lapar pun tak apa dah. Tu kan Nabi memilih macam tu. Jadi kalaulah kita gunakan kemegahan itu untuk kepentingan peribadi,
Bila kita ada nama, bila kita ada kemasyhuran, maka kita guna untuk kepentingan peribadi, maka itu yang dicela oleh syarak. Apatah lagi kalau kita tak berkeahlian pun sebenarnya. Tak ada keahlian pun kita sebenarnya. Tapi sebab duk tengok, mudah sebenarnya orang mengajar ni. Tulis, baca, boleh dah ni kata. Ada seorang ustaz dulu gitu. Dia tahu saya duk mengajar di masjid-masjid. Di surat-surat, Ramadan jadi imam. Selalu duduk mesej tanya. Bila khatam, malam Ramadan bila khatam? Khatam malam 29 ataupun malam 28 khatam. Malam tu dia kata dapat sampul lah. La haula wala quwata illa billah. Kita tak fikir sampul, dia tolong fikir sampul untuk kita. Saya tanya dia, nak bagi kuliah tak? Nak dia kata, ambil slot saya. Saya bagi dia mari sekali sini. Tu kalau tuan-tuan ingat. Dia mari satu malam sini. Dia baca, bawa kertas baca. Satu malam. Tu nak cerita, kadang-kadang orang yang tak layak pun, sebab dia nampak megah ni boleh buat sesuatu. Maka dia sanggup. Dia sanggup. Walaupun dia ni tak layak, contohnya, nak naik jadi imam ko, nak naik jadi bila ko, aku ni background bukan background agama. Background matematik contohnya. Tapi kalau naik jadi imam ni, orang akan dengar kita cakap. Kita jadi imam mesti orang dengar dah. Ni imam qaryah ni. Imam ni qaryah memandang mulia. Dan memang patut pun memuliakan imam. Sebab apa? Kalau tak ada dia, tak jemaah kita. Buya. Indonesia. Kalau tuan-tuan ingat. Hafizahullah. Ada lagi? Buya. Itu mari sini. Buya, dia pergi satu majlis. Bila dia sampai di majlis tu, orang ihtiram lah. Orang muliakan dia. Sebab apa? Yalah, orang kenal dia. Ada kemegahan lah pada dia. Ada kemasyhuran pada dia. Jadi, dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, maka orang ihtiram, orang hormat, orang panggil bawa dulu sebelum mula majlis. Orang panggil bawa, dia duduk di meja, jamu, makan itu, ini dan sebagainya. Tiba-tiba mari seorang lelaki bersalam dengan Buya. Lalu Buya tanya, nama apa? Siapa ni? Lalu dia cerita, dia imam sini. Buya bila tengok keadaan macam tu, daripada tajuk suruh cerita lain, dia tukar tajuk, dia cerita tajuk lagi. Sebab apa? Sebab dia tengok masyarakat situ, dia yang datang satu malam je, yang tak kenal masyarakat ni macam mana, dijemput untuk ceramah sejam setengah, dimulia, dihormati, disanjung, dijamu, macam-macam lah. Ni imam ni duk khidmat pada kampung ni berapa lama dah ni? Duk bagi ilmu, duk pimpin masyarakat, boleh berjemaah sebab ada dia lah. Tak ada dia, tak jemaah lah awak dia. Tak hormat kepada yang ni, hormat pada yang ni. Tu Buya tukar tajuk cerita bab hormat. Saya nak ceritanya, jawatan ni, kalau orang yang terima jawatan tersebut memang betul-betul layak dan dia tak ada kepentingan peribadi, tak ada masalah. Tapi kalau dia sendiri pun tak layak tapi duk mikir, aku kalau ambil jawatan ni, jawab dia banyak benda aku boleh buat ni. Kalau contoh apa sebab yang Imam Ghazali sebut ni, maknanya aku kalau ambil jawatan ni, maknanya aku boleh kaya. Esok tu cukup dah. Kalau duduk sekarang ni tak cukup, maknanya kalau kau terima jawatan ni, maka aku boleh cover sebulan, 2 bulan ataupun akan datang aku boleh buat macam-macam. Ni puncanya daripada mana? Kata Imam Ghazali, al-khawfu minal ghad. Takut dengan apa yang nak berlaku esok. Duk bimbang dah apa yang nak berlaku esok. Padahal rezeki Allah Ta'ala jamin dah. Yang hari ni
Yang esok lain pula, lusa lain pula, tahun depan lain pula. Selagi mana tak habis rezeki kita, hiduplah kita. Habis rezeki kita, baliklah kita pada Allah Ta'ala. Sebab kita tak ambil rezeki siapa-siapa. Tapi sebab ada dalam diri orang yang hubbul jah ni, takut kepada apa yang akan berlaku esok. Tu yang istilah dia guna, tawahum. Duduk dalam keadaan bersangka-sangka. Bukan yakin pun. Kalau betul yakin, aku kalau tak terima jawatan ni ataupun buat itu, ini dan sebagainya, aku tak boleh makan. Dan anak bini pun juga tak boleh makan. Kalau yakin boleh berkira lagi. Ni tak ada yakin pun, dia guna kalimah waham. Waham ni maknanya 70, tak ada yakin pun. Sebab apa? Sebab budak yang lahir pun tak ada kudrah apa boleh hidup molek-molek Allah Ta'ala buat mari rezeki. Haiwan yang tak ada akal duduk dalam tanah celah batu boleh hidup rezeki Allah Ta'ala bagi. Takkanlah kita yang ada akal, yang bijak ni Allah Ta'ala tak jamin rezeki untuk kita selepas daripada ni, esok, lusa, tahun depan dan sebagainya. Sebab tu dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala bersumpah dalam soal rezeki ni. Macam mana ayat dia tak ingat. Tak lagi. Tapi bila ayat tu dibaca oleh Nabi, Badui yang dengar ayat tu, Badui ni maknanya orang Arab kampung yang bahasa Arabnya bahasa Arab yang masih tulen, tak bercampur dengan dengan orang Ajam. Bila dia dengar ayat tu, dia kata, kenapa sampai ke tahap Allah Ta'ala kena bersumpah ni soal rezeki ni? Maknanya sampai Allah Ta'ala kena bersumpah, maknanya ada orang tak percaya, dah yakin kau dengar rezeki daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala dah bagi, tentukan siap-siap sebelum kita keluar daripada perut mak lagi ni. Ada orang tak yakin ke? Sehingga Allah Ta'ala perlu bersumpah dengan soal rezeki. Tu kata Arab Badui tu. Jadi orang yang macam ni, orang yang ada perasaan takut dengan apa yang nak berlaku. Ni kita duk takut dah ni. Orang duk cerita ekonomi meleset, ekonomi menesek. Nak macam mana kita? Orang kata beli mah kita. Orang kata simpan mah ketul lah. Orang simpan mah ketul kita. Orang kata buat tu. Sebab apa? Takutnya kita dengan kemiskinan. Takutnya kita dengan apa? Dengan andaian-andaian yang dibuat oleh manusia. Ramalan-ramalan yang dibuat oleh manusia. Tu takut tu sampai tahap yakin. Sampai tahap percaya, duk bimbang dalam hati, macam manalah anak-anak nak ngaji. Tu yang kita duk cerita dah dalam hubbul bakhil, sampai tahap jadi kedekut. Sebab apa? Duk mikir takut apa? Anak tak ada rezeki. Padahal rezeki Allah Ta'ala dah tentukan masing-masing. Baik. Tu satu Imam Ghazali kata. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nak berhabis malam ni. Ni kuliah terakhir. Malam yang esok terawih hari. Nampak anak bulan tu insya-Allah. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, ta'alluqur ruh bisifatil kamal. Diri kita ni terpaut dengan sifat kesempurnaan. Tengok kekayaan. Kita rasa kekayaan ni satu kesempurnaan. Kita rasa kaya ni satu kemegahan. Gitu. Kita duk tengok pun gitu. Bila orang kaya mari, orang hormat sungguh-sungguh. Orang ihtiram, orang muliakan, orang sambut. Kita tengok jawatan ni menyebabkan orang ni jadi mulia, jadi dihormati, jadi disanjung dan sebagainya. Maka semua tu adalah kamal tu. Kesempurnaan. Kekayaan adalah sifat sempurna bagi Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala kan Al-Ghani. Kita tidak Al-Ghani.
Kita al-faqir. Antumul fuqara'u ila Allah. Allah Ta'ala kata. Kita bukan al-ghani. Tapi kita jadi terpaut dengan sifat kesempurnaan tu. Menyebabkan mari dalam hati kita hubbul jah. Naklah kita sifat kesempurnaan tu. Padahal kalau ada di kita kaya pun tidak sempurna kaya tu di kita. Sebab bukan kita kaya sebagaimana kayanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kaya, dia kaya mutlak. Ghani Allah Ta'ala, ghani mutlak. Ghani mutlak ni maknanya kaya semata-mata kaya. Maknanya kalau tak ada apa-apa pun dia tetap kaya. Maha kaya. Kita bukan kaya. Kita fakir. Allah Ta'ala buat mari sesuatu sandar di kita, maka orang gelar kita kaya. Kaya dengan sebab ada ni. Dengan sebab ada harta. Dengan sebab ada tanah. Dengan sebab ada projek. Dengan sebab ada bisnes. Ada itu, ini dan sebagainya. So, kaya kita kait dengan sesuatu. Maknanya kaya kita muqayyad dipanggil, bukan kaya mutlak. Maknanya kalau tak ada semua tu, fakirlah kita. Sebab tu kata, sifat hakiki kita ialah sifat fakir. Walaupun Allah Ta'ala bagi kekayaan pada kita, kita tetap fakir juga. Jadi kaya kita, kaya dengan Allah. Itu. Dia nak gitu sebenarnya. Tapi jiwa kita yang kotor ni menyebabkan tak ada rasa kaya tu dengan Allah Ta'ala. Kita duk tengok orang yang kaya, seolah-olah macam dia independen daripada Allah Ta'ala. Kaya itulah menyebabkan dia jadi megah. Orang muliakan dia, orang hormat dia, orang dengar dia. Orang apa? Orang dengar. Kalau dia bercakap, orang dengar. Dia bagi idea, orang terima. Tak bernas pun, orang kata bernas pendapat dia. Dia gimana disanjung, dihormati, dijemput dan sebagainya. Kita pun nak. Itu ta'alluqur ruh bisifatil kamal. Kata Imam Ghazali. Jiwa kita ni terpaut dengan sifat kesempurnaan tu. Padahal dia bukan sifat kita. Sifat kita adalah segala sifat kekurangan. Itu sifat kehambaan. Sebab tu kata Ulama kata apa? Ma min ahadin illa waladaihi fi batinihi da'wa Fir'aun. Semua orang. Ni ulama tasawuf sebut. Boleh katakan tiap-tiap orang di kalangan kita ni ada di dalam diri kita ni dakwa Fir'aun. Apa Fir'aun dakwa diri dia? Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Itu dakwa Fir'aun tu. Dakwa Fir'aun tu sebab nampak kesempurnaan ada di dia tu. Ada kekayaan pada dia, ada jawatan pada dia, itu kemegahan semua tu. Sampai tahap Allah Ta'ala bagi kepada dia boleh arah sungai Nil ikut arahan dia. Nak suruh mudik ke hulu lagi dia. Nak suruh mudik ke hilir lagi dia. Sampai tahap tu Allah Ta'ala bagi istidraj pada dia. Dia tak sedar tu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia tak sedar Allah Ta'ala bagi. Bila bagi dalam keadaan fulan hamba tu makin jauh daripada Allah Ta'ala, itu dipanggil istidraj. Dia tak panggil ma'unah tu. Dia tak panggil pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dia panggil istidraj. Kalau bagi nikmat pada kita, kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Itu dibimbangi istidraj. Itu yang duk berlaku tu. Dia tengok semua ada di dia. Bahkan dia boleh arahkan air sungai Nil. Maka dia pun dakwa, ana rabbukumul a'la. Itu dia nampak kesempurnaan tu. Padahal itu kau sifat ubudiyah. Tak Sifat ubudiyah kita ialah segala kelemahan kita punya. Segala sifat kehinaan kita punya. Itu sepatutnya gitu. Lepas tu mulia kita dengan Allah. Hina kita
bila kita nampak sifat kehinaan, nampak kemuliaan sifat Allah Ta'ala, so Allah Ta'ala memuliakan kita, kita mulia dengan Allah Ta'ala. Nampak sifat asal kita fakir, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala menjadikan kita kaya dengan dia. Nampak sifat kita lemah, Allah Ta'ala maha berkuasa, so berkuasa kita, kuat kita dengan Allah Ta'ala. Itu baru sempurna. Orang yang jiwa kotor ni, ta'alluq jiwa ni dengan apa? Dengan sifat kamal ni, dia terluput Allah Ta'ala, menyebabkan dia nampak diri dia sahaja yang sempurna. Itu yang dia nak sangat megah. Dengan kemegahan tu dia boleh apa? Dia boleh sempurna. Baik. Saya baca, tidak menghendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jawatan dan dari menjadi pemerintah. Ini cerita tadi ni. Kalau kepentingan peribadi, tu dak tu. Tu celah. Yang dilarang ialah bermegah-megah dengan jawatan dan kuasa yang diberikan. Seseorang yang diberi jawatan itu adalah memikul tanggungjawab dan amanah. Nama pun tanggungjawab. Tanggung dan jawab. Ada sanggup-tanggung. Jawab nanti di akhirat. Bukan setakat di dunia je. Kalau orang suruh jawab di mahkamah, jawab di mahkamah. Jawab kalau tak kena di dunia, jawab di akhirat. Nama pun tanggung dan jawab. Batu ringkas dia tanggungjawab. Dan amanah dalam menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan dari orang lain. Masing-masing memikul tugas dan tanggungjawab. Orang yang paling baik ialah yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan ikhlas. Lihat Yusuf alaihi salam meminta supaya diberi jawatan menteri. Menteri apa? Menteri pertanian, menteri yang jaga perbendaraan, menteri ekonomi lah. Negeri menjadi makmur di masa ia memegang jawatan. Tak salah. Sebab apa? Sebab dia nampak jalan macam mana nak memakmurkan Mesir pada masa itu. Tak salah. Untuk diterima jawatan tu sebab dia tak ada kepentingan peribadi. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya telah memegang jawatan kepala negara. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita ialah menyempurnakan tanggungjawab di dalam menuju keredaan Allah Ta'ala dengan tetap mematuhi dan melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala. Tu apa? Hubbul jah. Kena faham betul-betul mana yang dicela, mana yang tidak dicela dalam bab kemegahan ni. Setakat tu dulu. Sambung lepas daripada gaya cintakan dunia. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.